Okey, kita pergi kepada kajian literature. Maqasid syariah. Maqasid syariah terdiri daripada dua perkataan, iaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak daripada maqsadun yang bererti tujuan. Asal perkataan ini daripada bahasa Arab, iaitu dari kata kerja qasada yaqsudu qasdan. Kata ini membawa pelbagai makna, antaranya menuju, berjalan lurus dan memecahkan. Perkataan al-qas pula bererti tongkat. Tongkat memberi faedah dalam kehidupan manusia kerana dapat membantu dan menuntunnya ketika berjalan. Manakala asyariah bererti jalan menuju sumber air. Ia juga dikatakan sebagai jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Perspektif maqasid syariah. Memelihara agama, hifzuddin, bermaksud memelihara asal agama, iaitu asal keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan meletakkan keutamaan pada syariah yang diturunkan bagi merealisasikan masalah dan menjauhi segala larangan dan kepercayaan yang bertentangan dengan syariah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Kedua, memelihara jiwa, hifzan nafs. Kesihatan rohani dan jasmani merupakan elemen yang paling penting dan saling melengkapi antara satu sama lain, kerana kedua-dua ini menjadi syarat untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Islam mengharuskan apa saja yang boleh memelihara jiwa dan melarang dan mengharamkan setiap perkara yang boleh merosakkan sebuah jiwa manusia. Ketiga, memelihara maruah, hifzan nasab. Memelihara maruah seperti keturunan ialah wajib bagi kehidupan manusia. Segala kajian sains dan teknologi mestilah diambil kira untuk kepentingan maruah umat manusia. Pengabaian konsep ini boleh menyebabkan rosaknya dan musnahnya maruah seseorang manusia dan maruah sesebuah agama. Keempat, memelihara harta, hifzal mal. Islam menggalakkan manusia mencari rezeki yang halal dan melarang sebarang bentuk pencerobohan terhadap harta benda seperti mencuri dan merompak. Islam amat membenarkan aktiviti yang boleh menjana kekayaan dan disalurkan ke arah yang benar. Kelima, memelihara akal, hifzal akal. Akal merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kurniaan kepada manusia, di mana ia membezakan haiwan dan manusia. Sains dan teknologi yang diciptakan oleh manusia hari ini adalah lahir daripada mereka yang mempunyai kesejahteraan akal yang baik. Sains dan teknologi. Definisi sains. Sains merujuk ilmu pengetahuan tentang alam tabi'i yang memberi manfaat dan pembangunan ketamadunan manusia. Sejagat seterusnya melahirkan teknologi hasil pengaplikasian ilmu sains tersebut. Penyelidikan saintifik barat menolak sepenuhnya peranan wahyu, manakala sains Islam meletakkan sumber wahyu, iaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai sumber utama dalam penerokaan sains. Definisi teknologi. Teknologi dikatakan berasal daripada perkataan Greek tech, yang bererti seni dan hasil kreatif, manakala logia pula bermaksud lapangan pembelajaran. Secara literalnya difahamkan bahawa teknologi ialah pembelajaran atau sains berasaskan hasil kreatif. Setelah pula menjelaskan teknologi bukan bererti penggunaan mesin saja, tetapi meliputi penggunaan pengetahuan saintifik. Kamus Dewan pula memberi maksud bahawa teknologi ialah aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains dan tujuan praktikal ialah industri pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain. Justru ia dapat disimpulkan di sini bahawa teknologi merupakan aplikasi pengetahuan saintifik ke dalam kegiatan harian yang praktikal dan memberi manfaat kepada manusia sejagat. Hal ini jelas menunjukkan teknologi berperanan utama untuk mempercepatkan urusan dan memberi kemudahan kepada manusia. Tujuan Islam memupuk pendidikan dalam bidang sains dan teknologi. Apabila merujuk pada tujuan pendidikan sains dan teknologi, setiap umat Islam wajar memenuhi tujuan pendidikan sains dan teknologi Islam, iaitu akidah syariah dan akhlak sebagai matlamat utama pendidikan sains dan teknologi. Bagi memahamkan tentang konsep sains Islam yang sempurna serta mencari kebenaran dalam menghasilkan penemuan baru, bagi melahirkan ilmu Islam atau bersifat Islam dalam kehidupan yang tersusun dengan peraturan dan ketertiban
Kita hendaklah menjauhi larangan agama supaya dapat menepati objektif sains dari perspektif Islam dan mencapai kemajuan hidup di dunia dan di akhirat. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang maqasid syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang maqasid syariah dan kaitannya dengan sains dan teknologi Islam. Maqasid adalah perkataan jamak daripada maqsid dan juga maqsad yang bermaksud menuju ke satu arah. Syariat pula bermaksud tempat terbit air yang menjadi sumber minuman. Sains bermaksud ilmu ataupun maklumat. Teknologi bermaksud daripada perkataan Greek iaitu teknik dan logia. Maqasid syariah adalah satu ilmu yang boleh berdiri dengan sendirinya, bukan sekadar bab di dalam ilmu usul fiqh sahaja. Maqasid syariah juga telah menjadi parameter kaya ukur kepada bidang-bidang tersebut. Yang pertama, al-ijtihad al-maqasidi, kedua al-fiqh maqasidi, yang terakhir tafsir maqasidi. So kita bercakap tentang maqasid syariah. So apa yang ada dalam maqasid syariah sebenarnya? So kat sini saya ada listkan 5 perspektif maqasid syariah. Yang pertama adalah memelihara agama, yang kedua adalah memelihara nyawa, yang ketiga adalah memelihara maruah, dan keempat adalah memelihara akal, dan yang terakhir, yang kelima adalah memelihara harta. So saya ada bagi sedikit contoh. Sebagai contohnya, memelihara maruah. Sebagai seorang anak, kita ingin memelihara maruah nama kedua ibu bapa kita. So kita perlulah berkelakuan baik di hadapan semua orang untuk menjaga maruah kedua ibu bapa kita. Seterusnya, kalau kita ingin memelihara akal, sebagai contohnya, manusia digunakan akal fikiran untuk berfikir. Antara perbuatan yang akal kita tidak dapat lakukan adalah meragukan kehebatan dan kekuasaan Allah. So kita as hamba Allah yang patuh, kita jangan meragui apa-apa yang kehebatan Allah, keesaan Allah. So kita just memelihara akal kita. Kita just guna akal kita untuk benda-benda yang baik-baik sahaja. So, maksudnya kita fikir benda-benda yang elok saja, tu je. Contoh yang terakhir saya akan bagi adalah memelihara harta. So bagi memelihara harta, kita sebagai seorang Islam, orang Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dengan cara itu kita dapat menyucikan harta kita, kan. So selain itu, dengan berzakat kita dapat elak rasa tamak dalam diri kita yang kita ni ada harta. So maka kita akan dapat, dengan cara itu kita boleh bersedekah. So macam itu dapat menyucikan harta kita lah. So dapat memelihara lah harta-harta kita. So itu saja daripada saya. Thank you. Setelah membuat perbincangan bersama ahli kumpulan, ini adalah analisa daripada keseluruhan perbincangan. Kita perlulah mengamalkan perspektif maqasid syariah untuk menjalani hidup yang berkat. Kita perlu mengambil berat tentang maqasid syariah, seperti belajar maqasid syariah dengan lebih mendalam. Syariah juga mementingkan maruah, kerana semua individu mempunyai maruah diri yang sangat tinggi. Terusnya, akal yang diberi daripada Allah perlu kita jaga sebaik mungkin. Akhir sekali ialah tuntutan zakat. Zakat adalah satu perkara yang wajib bagi umat Islam, kerana ini mengelakkan diri kita daripada menjadi seorang yang tamak haloga. Sains dan teknologi adalah satu ilmu yang penting. Al-Quran juga ada menceritakan tentang penciptaan manusia dan juga alam terpisah. Islam amat mementingkan kebenaran. Jadi, untuk memastikan sesuatu berita ataupun khabar, kita perlu membuat kajian ataupun memastikannya ia adalah sesuatu perkara yang benar, bukanlah sekadar fitnah ataupun khabar angin. Kita akan membincangkan tentang kesimpulan cadangan. Syariat adalah membawa maksud kepada tempat terbitnya air yang menjadi sumber minuman. Maqasid syariah juga merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah daripada aspek akidah, hukum agama dan pandangan mazhab yang lurus. So seterusnya kita akan cakap pasal al-fiqh al-maqasidi, yang bermahu maksud minda maqasidi, yang memahami nas-nas syarak menurut
nescaya menurut neraca maqasid syariah. So, ianya adalah cara berfikir yang bertitik tolak daripada gagasan maqasid syariah dan perspektifnya itu sendiri. So, last untuk slide ni adalah bagi mendapatkan maklumat, sains bermula dengan pengalaman. Seterusnya, kemudiannya mendapatkan fakta. Setelah mendapatkan fakta, kajian sains akan terbentuknya peraturan daripada fakta-fakta yang dikumpul, pengalaman yang dikumpul. So, itu saja.